Hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan telah menjadi salah satu isu geopolitik yang paling kompleks dan tegang sejak Perang Dunia Kedua. Kedua-dua negara ini yang berkongsi satu semenanjung telah melalui pelbagai fasa hubungan, dari peperangan berdarah hingga percubaan diplomatik untuk mencapai perdamaian. Walau bagaimanapun, ketegangan seringkali mendominasi hubungan antara dua negara ini dengan ancaman konflik bersenjata sentiasa menghantui semenanjung Korea. Konflik antara dua negara bersengketa umpama dalam K-drama ini kembali hangat apabila portal berita dunia melaporkan tindakan Korea Utara yang menghantar ribuan belon berisi sampah ke Korea Selatan tahun ini. Sejak Mei yang lalu, dilaporkan lebih daripada 1,500 belon sampah telah dihantar oleh Pyongyang ke seberang sepadan yang memisahkan kedua negara ini. Baja, potong rokok, serpihan kain, bateri terpakai, sisa kertas dan lampin pakai buang adalah antara kandungan dalam belon besar yang dibawa oleh angin jatuh ke seluruh Korea Selatan sehingga sejauh daerah Gyeochang yang terletak kira-kira 218 km dari Seoul. Bukan itu sahaja, dalam siri pertelingkahan yang sama, Korea Utara juga telah mencuba untuk menyekat sistem GPS di Korea Selatan. Menurut tentera Korea Selatan, tindakan tersebut adalah tindak balas kepada perbuatan aktivis anti-Pyongyang yang menghantar belon berisi risalah propaganda menentang pemimpin utama Korea Utara, Kim Jong-un, merentasi sepadan. Pada tahun 2020, Pyongyang secara unilateral memutuskan semua hubungan komunikasi rasmi ketenteraan dan politik dengan Seoul serta meletupkan pejabat perhubungan negara itu yang tidak digunakan di bahagian sepadannya susulan penghantaran risalah propaganda anti Korea Utara. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat ketegangan antara kedua buah negara ini. Teruskan menonton. Dapatkan akses video eksklusif dan video terbaru dari APHD Channel dengan menyertai membership. Tekan link di bawah dan pilih eksklusif video. Terdapat lebih banyak dokumentari yang menarik di sini. Pembahagian Korea adalah satu tragedi hitam yang masih menghantui bangsa Korea. Orang Korea adalah satu bangsa, satu negara, satu bahasa sejak 1000 tahun yang lalu, bermula dengan pemerintahan dinasti Goryeo dan kemudian dinasti Joseon sebelum dijajah oleh Jepun pada tahun 1910. Namun selepas Perang Dunia Kedua, semenanjung Korea telah dibahagikan kepada dua zon pengaruh, iaitu bahagian utara di bawah pengaruh Soviet Union dan bahagian selatan di bawah pengaruh Amerika Syarikat. Sejak 6 dekad yang lalu, Korea Utara dan Korea Selatan terpisah di sepanjang kawasan yang dikenali sebagai DMZ. Pembahagian ini menjadi rasmi pada tahun 1948 apabila Korea Utara menubuhkan Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) di bawah pimpinan Kim Il-sung. Sementara Korea Selatan pula menubuhkan Republik Korea ROK di bawah pimpinan Syngman-rhee. Ketegangan antara kedua negara ini meningkat dan seterusnya menjadi konflik bersenjata pada tahun 1950 apabila Korea Utara menyerang Korea Selatan dan mencetuskan Perang Korea yang berlangsung selama 3 tahun. Walaupun pertempuran dihentikan dengan gencatan senjata dan menjadikan paralel 38 North sebagai garis sepadan pada tahun 1953, perjanjian damai yang formal antara kedua negara ini tidak pernah ditandatangani. Ini bermakna kedua-dua negara secara teknikalnya masih berada dalam keadaan perang. Faktor ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Perbezaan ideologi. Ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan sebahagian besarnya berpunca daripada perbezaan ideologi yang mendalam. Korea Utara yang dipimpin oleh keluarga Kim sejak sekian lama, iaitu daripada zaman pemerintahan Kim Il-sung sehingga Kim Jong-un sekarang, telah memilih untuk mengekalkan ideologi Juche. Juche adalah ideologi politik yang dibangunkan oleh Kim Il-sung sebagai pengasas Korea Utara. Ia menekankan kebergantungan diri dalam segala aspek termasuk politik, ekonomi dan pertahanan. Ideologi ini mengajar rakyat Korea Utara harus bergantung pada kekuatan mereka sendiri, menolak campur tangan luar dan memberikan prioriti kepada kebebasan dan kedaulatan negara. Ideologi ini juga menekankan kepentingan pemimpin sebagai pusat kebijaksanaan dan panduan bagi rakyat dengan pemujaan terhadap pemimpin sebagai sebahagian besar daripada budaya politik Korea Utara. Sebaliknya, berbeza dengan Korea Selatan yang telah berkembang menjadi sebuah negara demokrasi moden dan kapitalis dengan ekonomi yang pesat membangun serta mempunyai hubungan rapat dengan negara-negara barat, terutamanya Amerika Syarikat. Perbezaan ideologi ini telah menyebabkan ketidakpercayaan dan persaingan antara kedua-dua negara. Program nuklear Korea Utara. Ketegangan ini semakin memuncak disebabkan oleh program nuklear Korea Utara yang telah menjadi sumber kebimbangan besar di seluruh dunia. Sejak awal tahun 2000, Korea Utara secara terbuka telah melaksanakan beberapa ujian nuklear seperti ujian senjata nuklear bawah tanah dan pelancaran peluru berpandu balistik jarak jauh.
Langkah-langkah ini tidak hanya mencetuskan kecaman meluas dari masyarakat antarabangsa, tetapi juga menimbulkan ketakutan tentang kemungkinan tercetusnya perlumbaan senjata nuklear di rantau Asia Timur. Program nuklear Korea Utara ini telah dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keselamatan, bukan sahaja kepada negara jiran Korea Selatan, tetapi juga negara-negara sekutunya seperti Jepun dan Amerika Syarikat. Dengan kemampuan nuklear ini, Korea Utara memiliki keupayaan untuk melancarkan serangan yang berpotensi menghancurkan di seluruh rantau ini. Hal ini telah menambahkan tekanan terhadap usaha diplomatik untuk mengekang cita-cita nuklear Pyongyang. Malah, Majlis Keselamatan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) juga telah mengenakan sekatan ekonomi yang ketat ke atas Korea Utara dalam usaha untuk menghalang pembangunan senjata nuklear mereka. Sekatan ini bertujuan untuk melemahkan ekonomi Korea Utara dan mengurangkan sumber-sumber yang digunakan dalam pembangunan program nuklear mereka. Namun begitu, Korea Utara tetap bertekad meneruskan cita-cita nuklear ini dan menggunakan kekuatan nuklearnya sebagai jaminan kelangsungan rejim dan sebagai alat tawar-menawar yang berkuasa dalam perundingan diplomatik dengan negara-negara lain. Hal ini telah menyebabkan kebuntuan dalam usaha antarabangsa untuk mengurangkan ketegangan dan menghapuskan ancaman nuklear di semenanjung Korea. Tindakan provokasi dan ketenteraan. Selain itu, tindakan provokasi oleh Korea Utara seperti pelancaran peluru berpandu balistik, serangan cyber dan insiden ketenteraan di sepanjang DMZ juga terus menyebabkan ketegangan yang semakin meruncing di semenanjung Korea. Tindakan seperti pelancaran peluru berpandu yang sering dilakukan tanpa sebarang amaran bukan sahaja menimbulkan isu keselamatan di Korea Selatan, tetapi juga di Jepun dan negara-negara Asia Timur yang lain. Ujian ini secara langsung menunjukkan keupayaan ketenteraan Korea Utara dan kesediaan mereka untuk menggunakan kekuatan ketenteraan jika diperlukan. Bukan itu sahaja, serangan cyber yang dilakukan oleh Korea Utara juga telah menjadi ancaman yang semakin ketara apabila mereka menyasarkan infrastruktur penting seperti sistem kewangan dan kemudahan tenaga di Korea Selatan dan negara-negara lain. Serangan-serangan ini bukan sahaja mengganggu operasi harian tetapi juga mencetuskan kebimbangan tentang potensi penggunaan teknologi cyber dalam konflik masa hadapan. Insiden-insiden ketenteraan di sepanjang DMZ seperti tembakan artileri dan penanaman periuk api seringkali berakhir dengan kematian dan kecederaan. Situasi inilah yang menjadi punca kepada ketidakpercayaan antara kedua-dua negara. Salah satu insiden paling serius yang berlaku pada tahun 2010 apabila Korea Utara melancarkan serangan artileri ke atas Pulau Yongbyon di Korea Selatan dan telah mengakibatkan kematian 4 orang iaitu 2 tentera dan 2 orang awam. Serangan ini menandakan salah satu insiden ketenteraan yang paling berbahaya sejak berakhirnya Perang Korea dan ia hampir mencetuskan konflik berskala besar. Siri-siri serangan seperti ini telah memaksa Korea Selatan dan negara sekutunya untuk memperkukuhkan pertahanan mereka, termasuk meningkatkan kehadiran tentera di kawasan yang terjejas dan mengadakan latihan ketenteraan bersama sebagai persediaan untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Pengaruh kuasa luar terhadap ketegangan dua negara. Pengaruh kuasa luar seperti Amerika Syarikat, China, Rusia dan Jepun juga memainkan peranan penting dalam ketegangan ini. Amerika Syarikat yang mempunyai perjanjian pertahanan yang kukuh dengan Korea Selatan telah menempatkan ribuan tentera mereka di negara ini sebagai langkah pencegahan terhadap ancaman Korea Utara. Kehadiran ketenteraan Amerika Syarikat di semenanjung Korea sering dilihat sebagai penegasan komitmen mereka untuk melindungi negara-negara sekutunya, tetapi ia sebaliknya dianggap sebagai provokasi oleh Korea Utara. China pula berada dalam keadaan yang sukar sebagai salah sebuah negara kuasa besar dunia. Walaupun China mempunyai hubungan sejarah yang rapat dengan Korea Utara, ia juga mempunyai hubungan ekonomi yang kuat dengan Korea Selatan. Ini meletakkan China dalam kedudukan yang rumit kerana ia perlu menyeimbangkan antara menjaga kestabilan di semenanjung Korea dan melindungi kepentingan strategiknya sendiri. Selain itu, Rusia dan Jepun juga memainkan peranan penting dalam isu ini, di mana kedua-dua negara mempunyai kepentingan tersendiri. Bagi Rusia pula, mereka ingin memastikan mereka kekal berpengaruh di Asia Timur. Jadi, ia berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara di rantau ini, termasuklah dengan Korea Utara. Manakala bagi Jepun yang berada berdekatan dengan semenanjung Korea pula, turut berasa terancam dengan kemampuan nuklear yang dimiliki Korea Utara. Oleh itu, Jepun telah mengambil langkah berjaga-jaga untuk memperkuatkan pertahanan selain bekerjasama rapat dengan sekutunya, terutama Amerika Syarikat, untuk melindungi negaranya daripada sebarang ancaman nuklear. Kesimpulannya, ketegangan yang berterusan antara Korea Utara dan Korea Selatan adalah hasil daripada gabungan pelbagai faktor yang kompleks dan saling berkait antara satu sama lain.
Meskipun pelbagai usaha diplomatik dan sekatan antarabangsa telah dilakukan untuk mengurangkan ketegangan, konflik di Semenanjung Korea kekal sebagai isu yang sukar diselesaikan. Ini dapat dilihat apabila kedua-dua negara berada dalam keadaan berjaga-jaga dengan setiap insiden baru yang berlaku berpotensi untuk mencetuskan konflik yang lebih besar. Jika ketegangan ini gagal diatasi, Semenanjung Korea akan terus menjadi kawasan yang penuh risiko dan ketidakstabilan dalam geopolitik. Jangan lupa sertai membership APHD Channel untuk dapatkan akses video eksklusif dan terbaru.